Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tahukah anda, Kerajaan Perpaduan Madani ini mencatatkan rekod membuat hutang yang paling banyak dalam sejarah mana-mana kerajaan untuk tempoh setahun. Sebelum ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anak-anak papa sering memainkan lagu betapa kerajaan-kerajaan terdahulu membuat hutang dengan banyak sampai menyusahkan kerajaan yang sedia ada, menyusahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebab hutang yang begitu banyak. Konon-kononnya kerajaan-kerajaan terdahulu tak reti nak buat kerja. Ketika zaman kerajaan 22 bulan dimainkan, konon-kononnya kerajaan Najib Razak telah membuat hutang negara sampai 1 trilion ringgit. Padahal hutang sebenarnya dibuat oleh kerajaan Najib pada ketika itu hanyalah tak sampai pun 700 bilion. Tetapi dicanangkan konon-kononnya 1 trilion. Dan kemudiannya bila kerajaan Perpaduan Madani ini take over negara kita, dia duk canang kerajaan PN telah buat hutang sampai 600 bilion tambahan, menyusahkan kerajaan, hutang campur liability 1.5 trilion dan macam-macam lagi. Tengok-tengok keluar kenyataan daripada Ketua Audit Negara yang baru iaitu Datuk Wan Suraya yang mengatakan hutang negara pada ketika tahun 2022 ialah cuma 1.08 trilion. Tapi itulah anak-anak papa tak dengar kata semua orang melainkan kata-kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak ada masalah lah, nak buat macam mana? Mereka taksub macam tu kan? Kemudiannya pada 23 harian Jun tahun 2023, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa kerajaan tidak akan tambah hutang lagi. Lain macam betul ayat Datuk Seri Anwar. Dan anak-anak papa percayalah melihatkan kerajaan pada ketika ini duk potong sana, duk potong sini, duk kerat sana, duk kerat sini, mengurangkan pembelanjaan pembangunan ketika bajet, mengurangkan subsidi dan macam-macam lagi. Semuanya langkah-langkah katanya untuk mengurangkan defisit fiskal. Itulah dia. Nak mengurangkan hutang. Tak nak berhutang lagi dah, kata dia. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam saya katakan pada awal video tadi, Kerajaan Perpaduan Madani ini mencatatkan rekod sebagai kerajaan yang telah membuat hutang lebih banyak, yang terbanyak dalam tempoh setahun berbanding dengan kerajaan-kerajaan terdahulu. Kita buat perbandingan mudah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita bandingkan dengan kerajaan PN sajalah, itu yang terdekat. Ketika tahun 2020, masa itu COVID baru nak start, kerajaan Muhyiddin Yassin telah buat hutang negara, menambah hutang negara sebanyak lebih kurang 75 bilion ringgit. Dan tempoh setahun itulah tahun 2020. Dan perlu diingatkan, Muhyiddin cuma take over pada Mac 2020. Maknanya akhir Februari lah. Kan? Maknanya ada 2 bulan sebelum itu, hutang telah dibuat oleh kerajaan 22 bulan. Kemudiannya, pada tahun 2021, dua Perdana Menteri, Muhyiddin dan juga Ismail Sabri, masing-masing telah menambahkan hutang negara pada tahun 2021 itu sebanyak 86.3 bilion ringgit. Kemudian pada tahun 2022, Ismail Sabri walaupun dihentam kiri kanan depan belakang oleh orang-orang termasuklah orang-orang UMNO pun telah mencatatkan peningkatan hutang cumalah 97 bilion ringgit sahaja, menjadikan jumlah hutang yang telah ditambah oleh Kerajaan Perikatan Nasional selama 3 tahun itu hanyalah tak sampai 250 bilion ringgit sahaja. Dan ini semua kita kena fikir tau. Kerajaan masa itu berhadapan dengan situasi COVID-19. Ekonomi tidak berkembang, tak buka pun masalahnya. Bukan Malaysia saja, tetapi satu dunia. Sektor ekonomi menguncup dan juga ditutup terus disebabkan oleh pandemik tersebut. Tetapi walaupun berhadapan dengan pandemik, walaupun berhadapan dengan tekanan ini, dan walaupun pada ketika itu begitu banyak sekali pakej-pakej rangsangan, bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan kepada rakyat, tetapi hutang negara ditambah tak sampai pun 100 bilion setahun. Total untuk tempoh 3 tahun itu cumalah 250 bilion sahaja. Tengok-tengok naik Kerajaan Perpaduan Madani dengan tekadnya untuk tidak menambah hutang, menjadikan hutang negara sebagai mantra. Nak tahu tak apa jadi? Sepanjang tahun 2023 ini, sehinggalah tarikh 15 hari bulan Disember 2023, Kerajaan Perpaduan Madani ini telah menambah hutang negara sebanyak 104 bilion ringgit. Kali pertama dalam sejarah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mana-mana Perdana Menteri, mana-mana kerajaan dekat dalam negara kita ini menambahkan hutang lebih 100 bilion ringgit dalam tempoh setahun sahaja.
Dalam kes Anwar ni mungkin ada lebih sikit sebab dia take over kerajaan pada 24 hari November tahun 2022. Jadi di sini tuan-tuan sekalian, benda ini bercanggah langsung dengan kata-kata Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 23 Jun itu, iaitu dia kata tak nak lagi tambah hutang negara. Tengok-tengok kerajaan beliau lah yang menambahkan hutang negara dengan begitu banyak sekali, yang paling banyak berbanding dengan Perdana Menteri yang terdahulu. Tetapi tuan-tuan puan sekalian, sebenarnya hutang negara kita ini secara asasnya tidaklah perlu dirisaukan sangat sebenarnya. Sebab satu, hutang negara kita ini dibuat dalam nilai ringgit Malaysia, bukan dibuat dalam nilai mata wang asing. Cuma dalam 2.5% saja hutang negara kita ini dibuat dalam mata wang asing, seperti bond samurai yang dikeluarkan oleh kerajaan 22 bulan yang terdahulu. Lain-lain semua dalam RM. Jadi apa jadi pun dekat luar negara, contohnya nilai ringgit kita drop gila berbanding US dollar ke, sekarang ini ringgit kita berada pada paras yang paling bawah berbanding Sing dollar ke, tetap hutang kita nilainya sama dalam ringgit Malaysia, jadi kita tak perlu risau. Nombor duanya, hutang negara ini sebenarnya satu perkara yang biasa. Bahkan banyak sekali negara-negara maju yang lebih maju berbanding kita pun mempunyai kadar hutang yang jauh lebih banyak. Bahkan peratusannya berbanding dengan KDNK pun sampai beratus-ratus persen. Tetapi hutang tidak ada masalah sekiranya kalau hutang itu dibuat untuk bentuk pelaburan. Kita ambil contoh mudah. Kalau kita berhutang banyak untuk beli kereta, untuk beli iPhone, untuk beli laptop, untuk beli perabot, berbanding dengan hutang banyak untuk kita beli rumah, beli tanah, beli aset, hutangnya ini walaupun banyak nilainya tapi tak ada masalah sebab ianya adalah untuk pelaburan. Hutang yang seperti ini, yang beli iPhone, beli perabot semua ni, ini adalah hutang liability. Hutang ini yang kita elak. Dan dalam konteks kerajaan, sepatutnya kalau hutang kita banyak ke sini, hutang pelaburan, hutanglah banyak mana pun, tak ada masalah sebab kita berhutang untuk mendapatkan aset, no problem, untuk pelaburan. Dan inilah sebenarnya cara mana-mana kerajaan untuk handle hutang negara. Mereka berhutang untuk pelaburan. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian, tak tahu kenapa kita sering dimomokkan bahawa hutang yang banyak itu tak bagus, hutang yang banyak itu mengarut dan sebagainya. Dan bila dilihatkan tentang bagaimanakah kerajaan kita ini handle situasi, nampak macam mengarut lah. Sebab hutang negara ini bertambah, macam saya katakan, di saat kerajaan Pemberandaman Madani ini telah memotong perbelanjaan pembangunan. Perbelanjaan pembangunan ini adalah perbelanjaan untuk pelaburan sebenarnya. Dan kemudian di saat kerajaan menolak segala subsidi, menarik segala bantuan dan macam-macam lagi, tapi hutang negara tetap bertambah dengan nilai rekod di bawah kerajaan Perpaduan Madani. Jadi apa cerita sekarang wahai anak-anak papa? Apa cerita sekarang wahai Rafizi Ramli yang duk kalut nak berdebat dengan YB Badr itu? Apa cerita wahai Menteri Kewangan terbaik Asia tahun 1997, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim? Di saat anda melong-longkan tak nak lagi berhutang, tengok-tengok anda lah yang menambahkan hutang terbanyak setakat ini. Tetapi tak ada masalah lah. Kita faham kerajaan ini adalah kerajaan mereka. Dan memandangkan kerajaan ini adalah kerajaan mereka, mereka memang boleh buat sesuka hati dan anak-anak papa pastinya akan menjilat setiap perkataan yang mereka keluarkan. Yalah, masing-masing dah termakan dengan Sani Hamzan ini. Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.